Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita sambung pengajian kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad pada jilid yang ketiga. Kalau kat buku saya ni jilid yang ketiga lah, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jilid yang ketiga, kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia jilid keempat. Dalam perjalanan yang panjang kita semenjak daripada 2000, siapa masih ingat 2011 kot kitab Zadul Ma'ad ni, 2012, hampir 10 tahun dah kita baca kitab ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan orang yang bersabar dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man khafa ad-daja wa man ad-daja balagal manzil. Seperti mana hadis Nabi SAW dia kata, man khafa ad-daj, siapa yang takut dia akan berjalan walaupun pada waktu malam. Maksudnya kita ni, kita akan bergerak walaupun kita slow. Man adlaja balagal manzil, siapa yang jalan pada waktu malam bersungguh-sungguh akan sampai juga walaupun pada waktu malam. Ala inna sil'atallahil jannah, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sil'atullah, iaitu barang Allah Ta'ala itu, ganjaran Allah Ta'ala itu ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahui bahawalah barangan Allah Ta'ala itu ialah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Harga Allah Ta'ala ni, harga syurga tu mahal lah. Kita kena usaha bertahun-tahun untuk kita mendapatkannya. Jadi moga-moga kesabaran kita bertahun-tahun ni untuk mengkaji kitab ini, untuk mengaji sirah Nabi SAW, Allah Ta'ala memberinya ganjaran dengan syarat kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan kemasyhuran, tidak mengharapkan redha manusia, semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung tuan-tuan, masih lagi dalam hikmah dan juga fiqh daripada kisah perang Tabuk. Masih lagi dalam hikmah dan fiqh dan kefahaman, ibrah, pengajaran daripada perang Tabuk. Wa minha qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala qaddasallahu wa qaddasallahu ruhahu. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة. إما مغموس عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة atau khallafahu li maslahah. Kandungan ke-36, bahawa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan yang ni terjemahan dia tertinggal ni. Ini bahaya ni, bahaya tertinggal terjemahan ni. Nampak terjemahan ni bahaya, dia tertinggal. Bila tertinggal, dia akan menyebabkan orang akan silap faham nanti. Bahawa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi SAW disebabkan
oleh salah satu daripada 3 sebab. Pertama, orang tersebut terbenam dalam kemunafikan. Okey, kat sini dia tertinggal sebenarnya. Bahawa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi kecuali 3 orang tersebut. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Iaitu Ka'ab, Hilal dan seorang lagi, 3 orang tu yang tidak ikut berperang. Yang ini tak termasuk dalam 3 sebab ni. Okey. 3 orang tersebut tak termasuk dari dalam 3 sebab yang kita nak sebutkan ini. Okey. Jadi kita baca sekali lagi bahawa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi SAW kecuali 3 orang tersebut yang Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka itu. Mereka ni tak pergi berperang disebabkan oleh salah satu daripada 3 sebab. Pertama, orang tersebut terbenam dalam kemunafikan. Maghmusun alaihi fil nifaq. Ibnu Qayyim pakai perkataan maghmus. Maksudnya yang dibenamkan dalam kemunafikan. Maghmus. Allah musta'an. Okey. Jadi tak ikut pergi perang, pertama sekali orang munafik. Yang kedua, orang yang dapat uzur. Ya, orang yang tak cukup yang kita bincang sebelum ini, yang mereka itu tidak ada kenderaan untuk pergi berperang. Dan mereka pun berpaling wahum, dan keadaan mereka itu tafidu minad dam'i. Mata mereka menangis dan tak dapat pergi perang. Sebab mereka tak cukup wang, tak cukup harta untuk nak pergi perang, tak cukup kenderaan. Yang ni yang kedua. Yang ketiga, iaitu seorang yang menjadi wakil oleh Nabi SAW untuk diangkat mengawasi Madinah. Siapa dia? Pertama Ali, untuk mengawasi keluarga dia. Muhammad bin Maslamah untuk jaga Madinah. Atau diangkat untuk sebuah kemaslahatan. Jadi kat sini 3 sebab, kecuali 3 orang tu lah. 3 orang sahabat yang tak ada dan tak begitu sebab mereka tak ada alasan. Dan mereka tertangguh dan mereka telah melanggar perintah Nabi SAW dan mereka telah bertaubat dan mereka telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tak termasuk daripada 3 sebab ini. Nah, jadi macam inilah dia orang yang tak pergi perang. Kalau tak pergi perang, ini 3 alasannya. Sama ada dia munafik, ataupun dia ada uzur, ataupun dia ada tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tak ada ni, maka dia tak ada alasan. Jadi kita pun boleh boleh ambil ibrah, pengajaran daripada kisah ni. Kita ni tak nak bekerja untuk agama, ada salah satu sebab 3 ni. Kalau kita kata, ya akhi, kenapa antum tak nak bantu kami dalam berjihad ini? Kenapa antum tak nak bantu kami dalam menyebarkan sunnah? Kan? Mari sama-sama dengan kami. Kalau kata, akhi minta maaf lah, anak ramai 10 orang, kata isteri anak pula sakit. Jadi kita kata dia ada uzur. Okay? Atau memang dia ditugaskan. Dia ada tugas yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Tapi kalau dia memang tak nak sengaja, kita takut nanti mereka ni terbenam dalam kemunafikan. Nampak? Kita nak bekerja untuk agama, takut sebab terbenam dalam kemunafikan. Nabi kata dalam hadis sahih, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tak pernah pergi berjihad dan tidak pernah bercakap dalam hatinya, itu tidak pernah ada azam, tak pernah ada azam untuk pergi berjihad. Dia kata mata ala syu'batin minan nifaq. Dia akan mati dalam keadaan ada sebahagian sifat munafik dalam diri dia. Nah, apatah lagi kalau dilihat ketika orang Islam atau orang sunnah di dalam keadaan ditekan, keadaan lemah. Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi kata al-muslim akhul muslim la yakhdhuluhu. Nah, muslim itu saudara muslim, la yatrukuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim yang lain, dia tidak membiarkannya pada musuh. Wa la yakhdhuluhu. Dia tidak akan biarkannya dihinakan. Nah, kandungan ke-37, kandungan ke-37, nah, seperti yang kita sebut sebelum ni, kandungan ini, nombor ni tidak ada dalam kitab yang asal. Ini penterjemah yang letakkan. Wa minha anna al-imama al-muta'a la yanbaghi lahu an yuhmila man takhallafa anhu fi ba'd al-umur.
بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. Kandungan ke-37, seorang imam yang ditaati atau pemimpin lah, tidak sepatutnya mengabaikan, atau lebih tepat sekali melengahkan ataupun mengabaikan, boleh juga lah, boleh juga yuhmin, boleh juga maksudnya melengahkan, boleh juga mengabaikan, maksudnya melengahkan hukuman, melengahkan tindakan kepada orang yang melanggar perintahnya dalam beberapa perkara, fi ba'dil umur. Seharusnya dia mengingatkannya dengan segera, bal yudzakkirahu li raji' wa taubah. Seharusnya dia mengingatkannya agar segera kembali kepada ketaatan dan bertaubat. Maksud pimpin jangan tunggu lama. Sebab bila tunggu lama nanti dia akan membarah, dia akan jadi besar. Masalah yang kecil kalau tak diatasi dengan pantas, dia akan menyebabkan masalah besar. Orang munafik dia akan menyebar-nyebarkan fitan. Orang yang melakukan kesalahan akan menganggap bahawa mereka itu tidak, mereka itu kebal daripada dikenakan tindakan. Jadi sebab tu Nabi SAW, betul dekat sini Imam Al-Qayyim tak boleh tangguh. Sebab tu Nabi SAW masa Ka'ab lambat je, Nabi kata, ma fa'al Ka'ab. Mereka terus tanya, apa yang Ka'ab buat? Jadi boleh kita tanya apa yang dikerjakan oleh Ka'ab. Maksudnya kita boleh kata, apa yang kamu buat ni? Boleh tak kata macam tu pada orang bawahan kita? Boleh. Apa awak buat ni? Bukankah sekarang ni kita cakap anak murid, apa awak buat ni? Bukankah sekarang ni waktu orang kaji? Kenapa kamu main? Kita kata pada pekerja kita, apa yang kamu buat ni? Bukankah saya suruh buat sekian. Jadi kat sini lah Nabi SAW kata, apa yang dikerjakan oleh Ka'ab? Ma fa'ala Ka'ab. Lepas tu Ustaz, macam nak jamakkan dengan hadis Anas bin Malik kan dia kata, aku telah berkhidmat pada Nabi SAW selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku perkara yang tidak pernah aku lakukan. Nabi kata, kenapa kamu tak lakukan? Dan benda aku tak buat, benda yang Nabi suruh buat, dia tak buat. Kenapa kau tak lakukan? Dan tidak pernah juga Nabi tegur Anas itu pada benda yang dia buat yang Nabi kurang setuju. Nabi kata, kenapa kau buat macam ni? Nampak macam tak kena pula. Yang ni ma fa'ala Ka'ab. Yang itu Anas bin Malik kata Nabi tak pernah tegur pun. Jawapan ni mudah, tuan-tuan. Kerana Ka'ab masa dalam perang Tabuk, dia adalah orang bawah. Dia adalah tentera. Nabi adalah imam, ketua, general. Ka'ab orang bawah. Adapun Anas dengan Nabi SAW, Anas tu khadam. Dia khidmat, volunteer. Ini bezanya. Bagus ni. Nabi ajar kita cara kita muamalah dengan volunteer macam mana, dengan orang bawahan macam mana. Dengan volunteer, Nabi agak lenient. Betul tak? Nabi kata kat Ka'ab, Nabi kata kat Anas, Nabi tak pernah kata, kenapa kau buat macam ni, kenapa kau buat macam ni, kenapa ambil macam ni, kenapa macam ni. Sebab dia volunteer. Dan bila volunteer, kita agak lemah lembut sikit. Kita tidak mesti tegas. Beza dengan orang yang bekerja dengan bawah kita, atau ketua tentera atau seumpama dengannya, maka kita boleh kata ma fa'ala Ka'ab. Nah, beliau SAW sama sekali tidak menyebut selainnya dari kalangan orang yang tidak ikut pergi berperang bersama beliau SAW. Kerana anggapan baik pada dirinya untuk menjaganya dan membersihkannya daripada golongan munafik. Cantik juga. Antara soalan Nabi ni ma fa'ala Ka'ab ini juga ialah Nabi nak sucikan Ka'ab daripada orang munafik. So orang munafik dia ada alasan tertentu. Ka'ab dia tak bagi alasan. Dia kata, ya Rasulullah, memang aku dah silap. Jadi perbuatan Nabi SAW tanya pada istislahan lahu wa mura'atan
وبإهمالا للقوم المنافقين. Untuk menjaga dibersihkan dari kalangan orang munafik. Naam. Golongan seterusnya pula dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jawazu ta'ni fi ar-rajuli bima yaghlibu ala ijtihadi ta'in hamiyatan aw dhabban anillahi wa rasulih. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواه. ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل الستة وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. Cantik ni, Masya Allah. Pelajaran sangat besar. Bolehnya mencebut cacat seseorang berdasarkan dugaan yang kuat. Dekat mana ni tuan-tuan? Pada ucapan para sahabat. Bila dia kata mana, bila Nabi kata ma fa'ala Ka'ab, mana Ka'ab pergi? Jadi sebagian sahabat yang marah pada Ka'ab yang tak pergi, bukan Ka'ab, dia telah hanyut dengan ladangnya dan juga dia punya, bahkan sebagian kata telah nifaknya. Ka'ab telah bersama dengan orang munafik. Nah, nampak tak ucapan tu keras daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Keras juga tu. Tapi Nabi SAW mencela ke sahabat dan mengatakan sedemikian? Tidak. Nabi diam. Jadi kat sini para ulama kata bolehnya menyebut cacat seseorang. Jawazu ta'ni fir rajul. Bolehnya. Jadi kita sebut apa cacat dia. Dia ni perawi yang lemah. Dia ni ahli bid'ah. Dia ni terpengaruh dengan pemikiran ikhwan muslimin. Dia ni contohnya, dia ni tablighiyun, terpengaruh dengan tabligh akidahnya. Contohnya kita boleh sebut apaan, menyebut cacat seseorang itu, terutama pada perkara yang ada maslahah dalam perkara tersebut. Contohnya dalam hadis. Betul tak sebut ni hasil yang kuat, dugaan yang kuat daripada dhannur rajih, daripada dhann yang kuat, al-ijtihadin, dengan ijtihad, hasil daripada ijtihad. Jadi yang buat ni mestilah ahlul ijtihad, yang ada penguasaan ilmu, bukannya semua orang. Sebab bagi orang yang jahil, benda yang tak cacat dia nampaknya cacat. Benda yang tak cacat pula, benda yang tak cacat dia nampak cacat. Terbalik. Benda yang tak cacat dia nampak sebagai cacat. Kan? Kadang-kadang dia kata, kenapa kamu tak ambil ustaz ni? Dia kata sebab ustaz ni tak gerak-gerak jari. Tak sunnah. Itu tak betul. Itu cacat yang bukan cacat sebenarnya. Sebab apa kamu tak, ustaz ni tak sunnah? Sebab tak kunut. Itu tak benar, tak sahih. Maka dia pandang benda yang tak sepatutnya untuk menentukan dia punya kecacatannya. Bahkan sebaliknya pula, benda yang tak cacat dia nampak benda yang cacat dia tak nampak cacat. Kan? Terpengaruh dengan akidah khawarij, khuruj atas pemerintah, membenarkan orang khuruj atas pemerintah, benarkan orang menyatakan ketidakpuas hati kepada pemerintah dengan terbuka di jalanan. Kerana dia kata ini masalah khilaf, ini masalah khilafiyah, ini masalah, bukan masalah manhaj, ini masalah fiqhiyah, khilafiyah. Ini contohnya orang zaman sekarang. Bila tidak mengucapkan dengan keadaan yang ada ilmu yang rasikh dengan kuat, tidak bersama dengan para a'immah kita, ulama yang besar kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi kat sini mesti dengan hasil ijtihad. Bila ijtihad iaitu apa dia? Hasil usaha untuk mengeluarkan suatu pendapat, satu keputusan berdasarkan nas-nas syarak dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Itu hasil ijtihad. Dalam rangka apa tujuan dia? Apa tujuan kita sebut dia ni ikhwani, dia ni hizbi, dia ni sufi, dalam rangka membela dan mensucikan Allah dan Rasulnya.
Bukan tujuannya untuk kekayaan diri, bukan tujuannya untuk kerana dengki ataupun seumpama dengannya. Lillahi wa rasulih, lillahi wa rasulih, kerana Allah dan Rasulnya semata-mata, bukan sebab hasad. Sebab tu jangan termasuk dalam perkara yang hasad. Kadang-kadang ada juga sebahagian yang mereka menggelarkannya kerana hasad, tanpa ada dalil yang jelas. Menuduh orang ni parti fulan, kadang tak ada dalil yang jelas. Menuduh orang tu khawarij dalam keadaan tak ada hujah yang jelas. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh ulama hadis. Ini dasar diletakkan oleh ulama hadis tak kala menyebutkan cacat para perawi hadis. Ya. So, dalam mahkamah boleh tak yang didakwa mencabar kredibiliti saksi? Boleh tak? Saya rasa para pendengar semua tahu masalah ni. Iaitu kadang-kadang saksi apabila dibawakan di mahkamah, kita akan lihat peguam bela akan mencabar kredibiliti saksi. Lalu dia cerita dia ni ada hutang, dia ni blacklisted, dia ni ada masalah ini, dia ni sebenarnya ada perempuan simpanan, dia ni sebenarnya ada kan. Masa kita baca kes-kes hangat tahun 98, 99 dulu kan, tiap-tiap hari keluar kes tu, dia dah ada akhbar. Tapi kita baca masalah tu, kita lihat, nampak tak dibongkarkan. Kerana apa? Limaslah, kerana untuk menjaga nyawa orang tersebut. Begitu juga dengan kesaksian dalam harta. Allah fastashhidu bahawa adli minkum, hendaklah menyaksikan perkara tersebut, iaitu jual beli tadi atau hutang tadi, bahawa adli minkum, orang yang adil di kalangan kamu. Jadi adil, mesti tahu dia punya status dia. Begitu juga dengan masalah hukum hakam. Bila seorang itu kita takut, perempuan itu atau lelaki itu takut melakukan zina, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, fa in syahidu, hendaklah disaksikan 4 orang. Saksi yang adil. Bila saksi yang adil, jika tahu status dia, maka dipertikaikan dia punya status dia, dari segi adalah dia, dari segi keadilan dia daripada perawi sebagai saksi, dan juga dari segi agamanya. Jadi sebab itulah dalam ulama hadis dia cek para perawi hadis ni. Dia sebut dia ni dhaif, dia ni matruk, ditinggalkan, dia ni munkarul hadis, dia ni qalilul hadis, dia ni saduq yahim, antara dia ni benar, jujur, tapi dia ni banyak lupa, kafirul khata. Banyak istilah-istilah jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama untuk menilai suatu hadis. Jadi daripada kisah ini, kata Imam Al-Qayyim, kita boleh keluarkan, kita boleh istimbatkan faedah bahawa bolehnya kita mencari cacat dan aib perawi. Juga dijadikan dasar oleh pewaris para nabi dan ahli sunnah ketika mencela pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Itu satu dari segi ilmu hadis, dari segi sanad. Yang kedua dari segi mencela ahli bid'ah. Seperti ucapan seperti fahuwa jahmi, dia ni seorang jahmi. Dhalun mudil. Barang siapa yang mencela sahabat, fahuwa adallu min himari ahlihi. Seperti kata Imam Ibn Taymiyah, siapa yang mencela sahabat, maka dia lebih sesat daripada keldai di rumahnya itu. Jadi ucapan yang macam ni, mencela ahli bid'ah dan hawa nafsu kerana Allah Ta'ala, itu dibenarkan dalam syarak. Mencela itu maksudnya dia ni jahmi, dia ni lawan hadis Nabi SAW, dia ni anti hadis, dia ni khariji, dia ni sufi, dia ni syi'i, dia ni hizbi, dia ni ikhwani, dia ni sururi. Jadi
Itu ketika mencela pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Tapi dengan sekali lagi, mestilah dibuat oleh ahli ilmu. Yang kedua berdasarkan ijtihad yang sahih. Bukan hanya sangkaan semata-mata. Yang ke sini juga kita perlu ada adab para pendengar sekalian. Adabnya itu kita jangan ucap dulu sehinggalah ada ulama-ulama kita yang kibar yang menyebutnya dahulu. Kalau kita takut-takut nanti kita tersaruk, bersegera. Apatah lagi yang muda-muda. Kita perlu berhati-hati dalam masalah ini. Bukan kerana kesenangan yang ada pada mereka atau kerana tujuan tertentu pada diri mereka. Jangan pula kita cela ahli bid'ah kerana jealous dia kaya. Katakanlah soal ahli bid'ah ni kaya, lalu kita pun cela dia. Na'udzubillah. Kekayaan dia tidak. Dia kaya dia miskin, sama saja. Barakallahu fikum. Dah selesai kat sini. Kandungan ketiga ke-39. Yaitu jawazur raddi ala ta'in idza ghalaba ala dhanni raddi annahu wahima wa ghalata kama qala Mu'adz lilladhi ta'ana fi Ka'b bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. Cantik betul ni. Cantik ni masalah. Masalah kita zaman sekarang ni, ahli bid'ah dan seumpama dengannya. Itu bolehnya menyanggah seseorang penghujah jikalau yang menyangka bahawa penghujah tersebut telah keliru. Maksudnya katakanlah kita kata dia ni ikhwani, yang dia sokong demonstrasi. Jadi kalau ada orang nampak tuduhan ini tidak benar, dia boleh sanggah baliklah. Tak betul tu kamu kata kamu tuduh dia ikhwani. Kenapa kamu tuduh dia ikhwani? Sebab dia ni mengatakan boleh demonstrasi. Lalu dia pun beritahu dia kata boleh demonstrasi untuk menentang pemimpin kafir contohnya. Jadi masa kat situ ada tafsil. Boleh demonstrasi kat negeri yang kafir menentang pemimpin kafir, bukan menentang pemimpin muslim. Maka dia tafsil, didetailkan contohnya. Tengok orang silap faham. Jadi mana dalilnya kita boleh defend? Iaitu sebagaimana Mu'adz berkata kepada orang yang mencela Ka'ab. Tadi kan kita sebut dua sahabat kata Ka'ab ni telah ditimpa penyakit nifaq, munafik. Maka Mu'adz bin Jabal, kawan baik Ka'ab, dia defend. Dia kata, alangkah buruk perkataanmu. Bi'sa ma qulta. Buruk perkataan kamu ini. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimna minhu illa khaira. Kami tak tahu perangai dia ni, kami tak pernah tahu. Ma alimna alaihi illa khaira. Kami tak nampak melainkan baik je dia ni. Tak ada benda-benda buruk pun. Ini mesti ada something wrong. Ka'ab ni tak pergi perang. Jadi Nabi diam pada ucapan Mu'adz tadi untuk defend Ka'ab. Diamnya Nabi itu dia takrir, sunnah takririyah. Nabi diam, maksudnya Nabi setuju. Kerana kalau benda itu tak betul, Nabi tak boleh tangguhkan penegurannya pada waktu yang akan datang. Tak boleh, Nabi tak boleh tegur. Sebab apa? Sebab dia ada kaedah apa dia? Ta'khirul bayan inda waqtil hajah la yajuz di Rasulullah SAW. La yanbaghi. Tak sepatutnya bagi Rasulullah SAW menangguhkan al-bayan fi waqtil hajah, pada waktu yang diperlukan. Jadi kalau benda itu salah, pertama kalau sahabat tadi itu ucapan dia salah pada Ka'ab, saya Nabi dah tegur. Tapi Nabi tak tegur, Nabi diam. Dan jika ucapan Mu'adz juga salah, defend Ka'ab yang lakukan kesalahan, maka Nabi pasti akan tegur. Tapi Nabi tak tegur, Nabi diam je. Jadi sedangkan Nabi SAW tidak mengingkari seorang pun daripada mereka berdua. Dalil bahawa dua-dua boleh. Jadi kita seorang itu mulakan satu kenyataan ta'an,
mencela ahli bid'ah tersebut, rupanya ada orang defendnya kerana mungkin orang tersilap tuduhan. Macam berlaku dulu kan, bila sebahagian kita, ikhwah kita melarang daripada terlibat dengan hizbiyah, terlibat dengan berkelompok-kelompok, berparti-parti, ta'asub pada parti, al-wala'nya pada parti, taat dia pada parti, cinta dan bencinya di atas parti dia, parti politik dia. Siapa dalam partinya dia sayang, siapa bukan dalam partinya dia benci, siapa yang bukan dalam partinya diperangi seperti ahli bid'ah. Yang ni hizbiyah lah. Nah, kenapa terjadi? Jadi bila sebahagian sahabat kita, sebahagian ikhwah itu, ustaz-ustaz kita menentang hizbiyah, maka dituduh pula mereka ini adalah penyokong parti kafir. Nampak tak? Ini tuduhan yang tak benar. Ini tuduhan daripada hawa nafsu. Maka kita pun pertahankan. Itu sahih. Kerana mukmin, muslimin, dia akan pertahankan. La yakhdhuluhu. Dia tidak akan biarkan saudaranya dihina. Baik. Golongan ke-40. Seterusnya. Golongan ke-40. Anna sunnata lil qadi min as-safar an yadkhul al-baladi ala wudu'in wa an yabda'a bi baitillahi qabla baitihi فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله. Disunahkan bagi seorang yang baru pulang dari satu perjalanan untuk masuk ke dalam negerinya dalam keadaan berwuduk. Masya Allah. Dan terlebih dahulu mendatangi masjid sebelum mendatangi rumahnya. Kemudian dia pun mengerjakan salat 2 rakaat, lalu duduk menemui kaum muslimin, barulah dia menjumpai keluarganya. Ini sunnah. Kalau kita boleh mampu lakukan, kita lakukan. Terbaik. Iaitu bila kita balik pada musafir, kita singgah masjid dulu, solat 2 rakaat, kemudian jumpa orang Islam, kemudian baru kita balik rumah. Jadi yang ada sunnah pulang daripada safar. Solat sunat pulang daripada musafir. Solat sunat nak pergi musafir tu dipertikaikan tentang kewujudannya, kesahihannya. Yang orang kata nak sunat apa? Solat sunat musafir. Solat sunat nak keluar musafir itu ada perbincangannya. Ada sebagian kata dia bukan solat sunat musafir, dia adalah istikharah. Dia bukan solat sunat kerana nak musafir. Habis tu Nabi SAW yang ihram tu itu kerana solat sunat ihram, bukan kerana solat sunat musafir. Tapi yang confirm sahih adalah sembahyang sunat yang pulang daripada safar. Dan sunat yang pulang daripada safar. Ini sabit dalam hadis yang kita bacakan ini dan juga dalam hadis sahih Muslim. Nabi SAW masuk rumah, Nabi akan mulakan dengan solat. Masuk rumah, Nabi akan siwak dan Nabi akan mulakan dengan solat. Itu bila Nabi pulang daripada perjalanan yang jauh. Nah, seterusnya golongan ke-41, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alaniyatan man adhara al-islam min al-munafiqin wa yakilu sariratahu ila Allah wa yujri alaihi hukm adh-dhahir wa la yu'aqibuhu bima lam ya'lam min sirrihi. Bahawa Nabi SAW menerima secara terang-terangan siapa yang menzahirkan Islam di kalangan orang munafik. Terjemahan ini pun perlu dibetulkan. Bahawa Rasulullah SAW menerima secara terang-terang. Rasulullah menerima secara terang orang yang
Itu orang munafik terus. Seorang yang munafik yang menerima, orang munafik yang menampakkan keislaman secara terang-terang. Maksudnya Nabi akan terima secara terang-terang daripada para orang. Nabi akan tunjukkan. Rasulullah menerima secara terang-terangan, bukan terang-terangan, terang-terangan. Okey. Nabi akan terima terang-terangan setiap orang munafik yang menampakkan keislamannya. Maksudnya apa? Kan masa perang Tabuk ni orang munafik tak pergi perang. Lalu mereka datang ke masjid. Mereka datang ke masjid dan mereka bagi alasan, ya Rasulullah, kami tak pergi perang sebab sekian, kami tak pergi perang sebab sekian, sekian. Nabi SAW terima alasan mereka semua. Sebab itu yang nampak pada zahirnya. Sebab itu yang nampak pada zahir. Sebab itu kita ni, kita hukum secara zahir. Sementara hatinya, sariratahu, bukan hatinya, apa yang tersembunyi diserahkan pada Allah. Apa yang tersembunyi, letak sini, tersembunyi, sarirah, diserahkan kepada Allah. Diberlakukan kepada kita bertindak ke atasnya, diberlakukan kepadanya. Macam pelik sikit kita bertindak kepadanya berdasarkan, bertindak berdasarkan hukum zahir. Tidak hukum zahir. Maksudnya kita orang Islam, antara sunnah Nabi SAW, kita hukum secara zahir. Nahnu nahkum bil zawahir. Wallahu yatawalla sarair. Seperti kata Umar Khattab, iaitu Allah Ta'ala lah yang hukum apa dalam batinnya. Maka katakanlah ada orang ni, dia ni memang ahli bid'ah tapi tak pernah menzahirkan kebid'ahannya. Kan contohnya, dia ni belajar dekat tempat yang paling bid'ah sekali dah. Tapi bila dia datang dengan kita atau bila dia bekerja, bila dia mengajar, tak pernah langsung zahirkan. Dalam muamalah tak pernah dia zahirkan kebid'ahannya. Maka kita kata, kita hukum secara zahir. So kita tak tahu apa dalam hati dia. Kita tak tahu apa yang dalam hati dia. Lepas ini adalah kecantikannya syariat Islamiah. Itu kita tak hukum secara zahir. Kita tak hukum secara batin. Inilah jawapan kepada orang yang selalu tanya, kenapa kerajaan Arab Saudi benarkan jemaah haji Iran datang masuk ke Mekah? Sebab kita tahu Iran dengan Syiahnya, dengan Ithna Asyariyahnya, dengan Alawiyahnya yang telah kufur sebahagian batiniyahnya. Sebab kerajaan Arab Saudi hukum secara zahir. Mereka masuk, nampak menzahirkan Islam. Tak nampak mereka ni menyebarkan ajaran sesat masa masuk ke Mekah, masuk ke Arab Saudi. Mereka macam biasa je. Maka tak ada hukuman dengannya atas apa hukuman. Kita hukum atas akidah dia. Macam Ustaz, macam ni kisah Bishr al-Marisi, Najah bin Safwan yang telah dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Sebab mereka menzahirkan kekufuran tadi, menzahirkan kemunafikan mereka, menzahirkan sifat zindik mereka itu. Yang mengatakan Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala tak tolong kita, Allah Ta'ala tak menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Tapi mereka tak zahirkan kekufuran, mereka tak zahirkan kesyirikan atau kebidaan mereka, maka kita tak hukum. Sebab kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami dahulu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengatakan sesuatu kepada orang yang melakukan perbuatan nifak, ini munafik, maka kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membetulkannya. Kalau salah, Nabi betulkan. Macam kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang bocorkan rahsia Nabi ketika masa pembukaan kota Makkah. Kita dah pernah lalu kisah ni dah. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku, da'ani adribu hadzal munafiq. Nabi kata, siapa yang beritahu kamu wahai Umar, mereka itu munafik? La'allallah yatala ala qulubi ahli Badar. Sesungguhnya Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala telah melihat hati-hati orang yang pergi perang ahli Badar, dan Allah Ta'ala melihat bahawa Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya Umar Khattab panggil dia munafik, sebenarnya dia tak munafik. Sebab apa? Sebab ada Nabi SAW betulkan. Betul Umar Khattab kata apa? Ketika kita dahulu
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengatakan sesuatu pada seseorang dan kita tersilap, kalau kita ada Rasulullah sallallahu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkannya. Adapun sekarang, kata Umar Khattab, dengan sekarang tu bukan 2022, masa zaman dia lah. Adapun sekarang ketika Rasulullah dah wafat, siapa yang menzahirkan keislamannya, menzahirkan kecintaannya kepada Islam, maka kita mencintai dan kita membelanya. Dan barang siapa yang menampakkan permusuhannya kepada Islam, penentangannya kepada Quran dengan Sunnah, maka kita akan membencinya dan kita akan menentangnya. Nampak cara Umar Khattab? Siapa yang menampakkan. Macam tu lah sikap kita. Kalau kita pergi masjid, jangan kita negatif dulu dengan pakcik masjid. Dia ahli bid'ah pakcik ni. Jangan. Tidak menzahirkan apa-apa bid'ah, kita kata dia orang Muslim. Sebab itulah tuduhan dia kata 90% penduduk umat Islam di dunia ini ialah al-Asy'ariyah. Kita kata, mana kamu dapat statistik ni wahai fulan? Dari mana kamu dapat statistik ni? Adakah pakcik-pakcik ini semua menzahirkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata dengan kalam nafsi, Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala itu tidak berkata-kata, Allah Ta'ala itu perkataannya qadim. Apa yang diucapkan ialah ucapan dahulu, mencium bau, mencium warna dan melihat bau. Adakah mereka menzahirkan benda-benda itu semua? Dalam akidah Asy'ariyah? Tidak. Kita kata mereka bukan Asy'ariyah. Macam mana kamu boleh buat statistik mereka ni semua Asy'ariyah? Nah, berarti kita kata siapa yang menampakkan, menzahirkan, maka kita menentangnya. Yang inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini hadi khairul ibad. Inilah dia petunjuk sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad SAW dalam kita bermuamalah dengan manusia. Siapa yang datang, kita layan dengan baik. Kita sambut dia. Kita lakukan dia seperti orang Muslim yang lain. Memuliakannya, menyayangi dia. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, membantunya ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Seterusnya pula, kandungan ke-42, masya-Allah, 42 pengajaran banyak Imam Al-Qayyim keluarkan. Tarkul imam wal hakim radd as-salam ala man ahdatha hadathan ta'diban lahu wa zajran li ghairihi فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب. ما شاء الله منها ترك الإمام. Imam dan hakim menolak untuk menjawab salam, untuk meninggalkan. Tarku sini boleh juga maksudnya meninggalkan, meninggalkan untuk menjawab salam. Lebih tepat meninggalkan kot, bukan menolak. Meninggalkan. Perbuatan menjawab salam seorang yang melakukan pelanggaran, man ahdatha hadithan. Dekat sini dalam bahasa Arab dia ahdatha hadithan. Ahdatha hadithan ni dia boleh tafsir dengan dua. Satu, melakukan jenayah yang berat, melakukan jenayah. Yang kedua, melakukan bid'ah. Yang pertama melakukan jenayah, yang kedua melakukan bid'ah. Sebagai apa? Sebagai ta'diban lahu, sebagai tuntutan adab baginya. Bukan sebagai tuntutan adab, sebagai untuk mengadabkannya, mendidiknya. Ta'diban maksudnya untuk mendidik, sebagai pendidikan katanya. Pengajaran lah kita kata. Pengajaran baginya. Wa zajran li ghairihi, dan juga peringatan kepada yang lain. Yes. Kerana Nabi SAW tidak ada keterangan bahawa Nabi SAW menjawab salam Ka'ab, melainkan menjawab salamnya dengan senyum kemarahan. Senyum kemarahan.
Ingat lagi tak kisah bila Ka'ab tu telah diboikot oleh Nabi SAW? Maka Ka'ab datang masjid juga. Ka'ab kata, aku tidak seperti yang lagi dua lagi. Yang lagi dua tu orang tua. Aku ni muda, aku semangat lagi. Aku masih lagi, walaupun dah kena boikot, aku selamba jalan lagi. Kalau ikut ayat zaman sekarang lah. Aku masih lagi, aku selamba jalan juga pasar. Walaupun dekat pasar tu tak ada siapa tegur aku selamba jalan juga. Aku tetap juga pergi masjid. Walaupun tak ada orang tegur aku tetap juga pergi masjid. Satu hari aku sampai, dan aku duduk sebelah Rasulullah SAW. Aku bagi salam. Nabi tak pandang kat aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang Ka'ab sedih betul tu. Ha? Bila Nabi bagi salam, dan dia bagi salam, Nabi tak jawab salam dia. Ha? Dan dia nak lihat mulut Nabi SAW. Bahkan dia lihat mulut Nabi SAW. Nak tengok Nabi bergerak tak mulut dia. Mungkin Nabi jawab dengan perlahan. Tak bergerak juga mulut Nabi SAW. Nabi macam toleh. Nabi senyum, tapi senyuman orang yang marah. Dan Nabi tak pandang lagi dah. Lepas kejadian tu lah yang Ka'ab pergi jumpa saudara dia tadi, Abu Talha tu. Pergi ke ladang saudaranya, kata, wahai Abu Talha, kau tahu tak aku ni orang yang sayang Allah dan Rasulnya. Sepupu dia kata apa? Allah lebih mengetahui. Aku pun tak nak cakap apa-apa sebab Allah dan Rasulnya suruh boikot kau. Tak cakap lah, tapi dia diam. Allah Alam. Bukankah kamu tahu aku ni cintakan Rasulullah? Allahu Alam. Bukankah aku ni telah berjuang dengan Rasulullah? Allahu Alam. Tetapi bila kau lah orang yang paling aku sayang. Allahu Alam. Nampak tak? Sepupu dia, kawan baik dia, sepupu dia, teman rapat, kawan baik pun bila ada perintah Rasulullah SAW untuk boikot dia tak layan juga. Okey. Patah balik pada kita punya point ni, iaitu pemerintah boleh meninggalkan menjawab salam pelanggaran. Juga begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga dengan selainnya, seperti guru pada anak murid, boleh. Pernah berlaku tak kisah Imran bin Husain? Imran bin Husain dia kata, adalah dia mengajar, masa dia satu hari dia mengajar, dia sebut hadis, annal haya kulluhu khair. Mengatakan al haya kulluhu khair. Haya itu, malu tu semuanya bagus. Anak murid nama Ka'ab juga, kebetulan kebetulan namanya Ka'ab juga macam kisah ni. Kata, ya Rasulullah, aku baca dalam kitab falsafah, ada malu yang bagus, ada malu yang tak bagus. Apa kata Imran? Dia kata, aku sampaikan hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian kau bantah dengan ni, demi Allah aku takkan cakap dengan kau selama-lamanya. Nampak? Meninggalkan bercakap, meninggalkan bagi salam. Daripada imam, guru, ibu bapa, suami, tujuan untuk mendidik. Ta'diban lahu. Boleh. Boleh, dan tidak termasuk pula dalam bab hajar, iaitu tak masuk dalam perbuatan meninggalkan saudaranya yang dilarang dalam Islam. Nabi kata, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari, kan? Itu dalam masalah dunia. Ada masalah agama boleh. Tapi padanya ada maslahah. Dengan ada maslahah, kalau dengan boikot tadi, dengan tak menjawab salam tadi, menyebabkan dia makin buruk perangai dia lari daripada jalan kebenaran, maka kita kena buat cara yang lain. Ini disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hajrul Mubtadi'. Nah. Yang terakhir, tuan-tuan, barakallahu fiik. أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون من التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط انبساط الدم والقلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور. والغضب تعجب يتبعه الضحك والتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة، كما قيل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. ما شاء الله. الله أكبر. بقول شاعر ni, المتنبي. Masya Allah. Anna tabassum, bahawa senyum itu boleh saja, qad yakunu, boleh saja anil qadab, kerana marah. Jadi bila orang senyum, dia senyum marah. Boleh juga kama yakunu anil ta'ajjub wa surur, boleh seperti mana, boleh juga
berlaku kerana happy dan gembira. Happy yang gembira sama, gembira dan kagum. Kagum dan gembira. Kerana masing-masing dari keduanya menyebabkan darah dan hati bergejolak. Indisab, dami, wal qalbi, wa thawna. Darah tu akan. Walihada tadharu humratul wajhi li sur'ati thawrani dami fihi. Dan itu nampak wajah merah merona. Maksud merah, wajah tu menjadi merah menyala. Disebabkan darah yang mengalir ke wajah akan menunjukkan kegembiraan. Kan orang tengok orang yang gembira kan ada blushing, merah muka dia kan. Dia gembira sangat merah muka dia. Tapi jangan salah sangka. Boleh saja dia senyum tu kerana marah. Sedangkan kemarahan adalah kehairanan yang dapat disertai tawa dan senyum. Takjub. Maksud kita boleh takjub, terkejut. Kita terkejut sampai kita senyum. Tapi sebenarnya marah. Maka janganlah terpedaya dengan tawa seseorang, dengan senyum seseorang yang dapat menahan amarah pada wajahnya. Terlebih lagi ketika mencela. Sebagaimana disebutkan oleh penyair. Dia kata ni, idza ra'aita nuyubal laythi barizatan. Bila kamu nampak nuyub ni anyab. Ni itu taring. Barizatan, terkeluar. Nampak fala tadhunanna anna laytha mubtasimu. Maka janganlah kamu sangka bahawa singa itu sedang tersenyum, tapi sebenarnya dia sedang marah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kat sini boleh saja senyum kerana marah. Macam Nabi SAW senyum pada Ka'ab dengan senyuman yang marah. Masya Allah. Ajaran yang sangat baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak berhenti kat sini tu. Ada soalan tak? Ya akhi Imran. Tak ada. Okay, barakallahu fikum. Jadi kita berhenti setakat ini saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Bismillahi ta'ala fi darsil qadim. InsyaAllah kita sambung lagi pengajaran-pengajaran lain daripada perang Tabuk ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.